Okay, so I'm using SolidWorks 2019. Okay, yang ini adalah SolidWorks 2019. So once you click the SolidWorks, okay, bila you click SolidWorks, dia akan keluar environment macam ni lah. This is you punya dia punya front page front page untuk SolidWorks 2019. So bila kita nak start, kita akan klik pada new. Okay, so kalau tak nampak beritahu kalau tak nampak saya punya screen ni beritahu. Alright, once you click on the new, okay, saya boleh klik on novice ataupun advanced lah, tak kisah mana-mana. Okay, katakanlah saya klik pada novice kat sini. Alright, so if you see over here, there is three type of file yang you boleh create by using this SolidWorks, which is the first one adalah part design. Ini adalah part design. Maksudnya is a individual parts. Katakanlah you nak draw kerusi tadi. Okay, contoh kerusi. Dalam tu ada apa? Ada armrest. Contoh, ada armrest. So armrest tu, you kena draw by using parts. Okay, you guna parts tu untuk armrest, guna buat satu. Buat satu lagi part design dekat you punya back support. Lukis back support saja. Okay, katakanlah you nak buat bahagian seat. Okay, seat. Bahagian kaki dia. Okay, letak kaki, buat satu lagi. So, altogether there is, contoh katakanlah ada 8 components. Okay, ada 8 parts. Okay, that 8 parts tu, kita akan assemble gunakan assembly kat sini. This is assembly file. Okay, assembly. Okay, bila you dah buat assembly, you assemble everything kat situ. And then dalam assembly ni juga kita boleh buat exploded view. Okay, contoh exploded view. Nak tengok contoh exploded view. Saya buat contoh, tengok exploded view. Exploded view. Okay, this is contoh exploded view. Contoh. Okay, nampak tak? Nampak tak? Okay, explode the view. Okay, this is contoh explode the view. But before you explode it, kita kena buat assembly dulu. Okay, assembly view. Itu your assembly. Assembly drawing. Assembly drawing dalam bentuk assemble lah. Kalau contoh macam ini. Okay, yang ini assembly. Okay, yang ini drawing lah, drawing biasa. Okay, so yang dah pecah-pecah macam ni, this is exploded view. Okay. And then kalau you nampak juga kat sini, okay, contoh yang ni, dia ada yang bulat-bulat ni kan. Yang ini kita panggil sebagai balloon. Balloon. Okay, which is kita akan kita akan numbering kan lah benda ni, and then kita akan nampak, okay, ni komponen apa, ni komponen. Because of after you buat balloon tu, contoh balloon kat sini, you akan boleh sediakan satu bill of material. Yang ni bill of material ni, you punya part number, part design, description, quantity. So this is you punya bill of material. Yang ni kita akan cover juga masa assembly nanti. Alright. Okay, balik pada sini. And then after you buat dah settle on the assembly, kita boleh buat juga satu lagi file yang you boleh create by using SolidWorks is a drawing. Okay, drawing ni contohnya nak buat orthographic drawing. Okay, orthographic drawing. Tahu orthographic drawing tak? Tahu tak orthographic drawing? Mana orang tak dengar pun. Tengok ada tak orang dalam ni? Ada. Okay, alright. Jangan sampai saya cakap sorang-sorang. Okay. Alright, so drawing ni, so there is orthographic drawing, and also you boleh juga sediakan assembly macam ni, contoh macam ni. Kalau you nampak, ini orthographic drawing. Tapi kalau you nampak dekat ini exploded view. Okay, tapi ada juga you punya
drawing view ni, drawing sheet drawing ni kat sini. Dia ada title block kat sini. Dia ada detail apa drawing ni, parts, component ni ataupun produk ni, apa nama produk ni kan. Drawn by whom, okay. So this was also we consider as drawing. Okay, yang ini pun also drawing. Tapi drawing ni kita letakkan kita punya assembly and also the exploded view, kita letakkan dalam kita punya template. Okay. Ini juga kita panggil sebagai drawing. Drawing yang lain adalah yang ini lah. Yang ni, orthographic drawing. Ini pun kita boleh sediakan juga by using the SolidWorks. Alright. So, we back to yang ini. Alright, so let's say kita start dengan part. Saya klik OK. Okay. Bila saya klik OK, part design ni, sekejap. Okay, boleh nampak tak? Nampak, sir. Alright, cantik. Bagus. So, dekat sini, kat bahagian tepi ni, kita panggil sebagai Design Manager Tree. Okay, dia akan letakkan all the history, apa yang kita dah buat dengan kita punya design kat sini. So, kalau nampak, this part 1 ni adalah dia punya nama file lah. Part 1. Okay. Part 1. And then dia ada history, dia ada sensor, ada annotation, material apa, front plane, top plane, right plane, ada origin lagi. So this is you punya standard user interface for the SolidWorks untuk part design. Okay. So kalau nampak kat sini, awak nampak kat sini there is features. Okay. Ada features, ada extrude, ada revolve, ada the features punya tab extrude, revolve, ada sweep, ada loft. Benda ni semua tak activate because of kita tak ada apa lagi kat sini. Kita tak ada sketch apa-apa. Okay, and then sketch. Yang ni sketch. Kita nak start dengan sketch. Ada line, ada circle, ada arc, ada rectangle, ada macam-macam lah kat sini, atas ni. Okay, and then evaluate kat sini. There is evaluate kat sini. Kat evaluate kat sini, macam ni kita ada interference detection kalau ada benda lah clash. Ada measure, you nak measure ke, nak kukur. Okay, ada apa nama, ada analysis kat sini lah. Kat atas ni ada analysis. Okay, dia block dengan saya punya Webex punya ni, dia tak nampak lah kat atas ni. Okay, and then ada dimension kat sini, SolidWorks add-in. Okay, ada macam-macam kat sini. Tapi untuk hari ni kita concentrate untuk part design saja. So ada dua benda yang kita nak tengok untuk hari ni, which is sketch and all the features. Okay. 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 So saya kenalkan dulu. Yang ini adalah tempat you nak draw. Okay, you punya drawing area. Okay, this is you punya axis. Ada X, Y, and Z axis. And then there is plane. Di plane. Atas ni semua toolbar. Okay. So, yang kat sini pun saya nak tunjukkan juga kat sini. Dia ada macam-macam lah function kat sini. Ada zoom area. Ada macam-macam lah. Okay. So, saya buka pada saya punya nota. Okay. Saya dah sharekan benda ni. Ada tak? Yes, sir, dalam grup tu Dalam grup tu saya dah share benda ni. Ni adalah buku. Kalau tengok ni ada 507 pages. Tapi saya tak akan sentuh semua. Saya akan sentuh benda yang penting-penting. Okay. Yang the rest tu you cuba buat sendiri. Okay. So kita boleh terus start ni. Saya terus start ni. Okay. Dia sebenarnya bila you nak buat satu-satu, bila especially on the CAD ni, CAD tu you gunakan CAD tools ni, you kena buat. Kalau you tak buat, memang tak dapat. So, make sure that you kena buat. Bukan tengok sahaja. Kalau you tengok sahaja, you tak akan dapat apa. You tak akan dapat skill tu. So, saya go through dengan yang ni semua saya tak nak tengok. You boleh go through sendiri. Saya akan ajar benda penting je. Okay. Kita terus masuk lesson 2 ni, nampak ni. Yang atas-atas ni cuma just cerita pasal you punya basic user interface apa saja. So yang tu saya tak nak go through sebab long you buat benda ni, you akan discover banyak benda lah.
Okay, saya nak terus dengan benda ni. For those yang ada software, you boleh try nanti. Sekarang ni tengok je dulu, because of saya dah record video ni, cuba buat nanti. Unless nanti bila kita dah face to face, kita boleh buat sama-sama. Tapi sekarang ni you just tengok saja dulu, and then nanti you boleh recall back my video ni yang saya akan share dalam YouTube, and then you ni lah, you cuba buat. Okay, saya nak go through dengan satu simple shape kat sini. Okay, kat sini. Alright. Saya zoom sikit, besarkan sikit supaya nampak lah dia punya size. Okay, nampak? So, contoh kita nak buat satu component. Okay, satu component macam gini. Okay, dia ada line. Okay, ada vertical line, ada horizontal line, and then there is slanted line. Okay, and then there is dimension. Okay, dimension, vertical dimension, ada horizontal punya dimension, there's angular dimension. So macam mana kita nak buat? So tengok elok-elok. Okay, so bila kita nak buat benda ni, okay, dalam SolidWorks, okay, dengar elok-elok dalam SolidWorks, bila you nak buat satu produk, contoh yang ni lah. Saya tunjukkan bentuk yang you nak buat lah. You nak buat bentuk macam ni lah. Contoh nak buat bentuk macam ni. Okay, nak buat bentuk macam ni. So you nampak dia punya apa nama, front view kat mana? Front view akan nampak bentuk macam ni kan? Face ni you akan nampak sebagai front view. We can jadikan benda ni, face yang ni sebagai you punya front view. Okay, so that's why bila you nak lukis ni, you kena select apa nama, view yang betul. Dia kalau salah pun tak apa, kita boleh repair, tapi dia akan makan masa sebenarnya. Okay, cuba tengok. Okay, so bila kita nak lukis, kita akan select kat sini. Kat sini you akan nampak front, top, right. So untuk that particular component yang saya mention tadi itu, kita punya front plane adalah berada di sini. Kita akan gunakan front plane as my sketch plane. Okay, as my sketch plane. So you kena select front plane, and then pergi pada sketch. Okay, pergi pada sketch ni, baru kita start sketch. Nampak tak? Saya nampak. Okay, and then after that, kalau you nampak kat sini, saya kecilkan sikit. Sebab saya nak tengok. Sekejap Oh, slownya. Masya Allah. Okay, jom saya kecilkan supaya saya boleh nampak. Sekejap Dia sebenarnya susah sebenarnya nak buat kelas secara online ni. Memang susah. Saya nak nampak design ni. Saya nak nampak dia punya drawing, dia punya shape. Kecil sikit. Tarik sana sikit. Okay, alright. So saya nak draw benda ni. First, you nampak yang ini adalah origin. Okay, ini adalah origin. Okay, pergi pada origin, nampak ni origin. So bila kita nak lukis satu-satu bentuk ni, kita start dengan line. Okay, start dengan line. Kita dah masuk sketch tadi kan. Kita start dengan line, and then saya start daripada point ni. Okay, saya consider sebagai ni sebagai saya punya starting point.
point ni as my starting point. So I bring my cursor to this point, click and then drag. Kalau you nampak, okay, ada tak icon warna kuning ni, nampak tu? There is a symbol of horizontal line. Nampak tak? Okay. Nampak. So yang itu kalau you bawa ke sini, hilang horizontal line tadi tu. Bawa ke sini, ada balik. Bawa ke atas, tak ada. So meaning that bila once you click, you draft ataupun you sketch bentuk ni, you bawa line ke sini, dia akan mention horizontal line kat sini. Nampak ni? Ada horizontal line, and then there is also the, kalau you nampak icon ni warna hijau ni, ini dia punya maksud adalah coincident, meaning that this line ni, the first line tadi yang kita sketch tadi, dia coincident dengan origin. Okay, dia coincident dengan origin. So there's yang ini adalah first line. Okay, first line dia punya apa yang dia beri kat sini, yang dia dah constrainkan untuk awak adalah first, the coincident dengan origin. Second one adalah you buat satu horizontal line. Okay, and then second line. Nampak saya dah terbalik ke situ. Kalau dia dah corner macam tu, tak boleh nak buat apa. Kena escape. Second line. Daripada sini, starting daripada this end point, saya bawa ke sini. Slanted line. Nampak? It's a slanted line. Bawa ke sini. Kalau saya bawa macam ni, dia ada simbol apa tu? Simbol apa? Ada simbol apa warna kuning tu? Vertical. 90 degree. Perpendicular. Itu simbol perpendicular. Maksudnya, line yang kita nak lukis sekarang ni, yang kita sedang nak lukis ni, dia perpendicular dengan line ni. Okay. So, saya bawa macam ni, dia akan buat satu perpendicular line. Okay, nampak? Okay, so saya buatlah macam ni, line saya macam ni. Untuk line yang keempat. Okay, and then saya bawa ke sini, contoh saya bawa ke sini. Saya nampak bila saya bawa cursor saya ke sini, dia akan keluar satu dotted line. That's dotted line mention that dia yang line ni, dia endpoint tu dia akan inline dengan origin. Okay. Kalau nampak ada macam-macam line kat sini ada. Nampak macam ni. Macam ni kalau kita buat macam ni, line tu akan jadi perpendicular dengan previous line. Kalau saya bawa ke sini, dia ada macam-macam. Nampak ni. Kalau macam ni, dia akan perpendicular dengan line yang ni. Okay. So, bila you line tu, buat line tu, kalau you tak sure, jangan consider dengan apa-apa. Contoh macam ini, saya bawa ke sini. Okay, contoh. Okay, and then line ni, kata line ni, saya nak je sebagai horizontal kan. Once you click on that line, kita boleh klik horizontal. So, dia akan ubah dia punya property daripada line yang slanted line biasa, turn into horizontal line. Contoh line ni, dengan line ni, saya nak jadikan dia sebagai parallel. Saya klik line ni, kan? Saya tekan control button dekat you punya keyboard. Okay, dekat keyboard ada control kan? And then you select, by holding that control tu, you select this line. Seolah-olah you klik dua line ni lah. Nampak ni, ada dua line. Line ketiga dengan line kelima. Ni line kelima, ni line ketiga. So, these two line, kita nak bagikan relation kat sini, kita boleh jadikannya sebagai parallel. Nampak? So yang ni kita boleh tarik sikit. Okay. Nampak tak? And then after that, Nampak sir. okay, you tengok satu lagi. Kalau you perasan, line ni warna hitam, line ni warna biru. Warna biru. Okay, apa maksud dia? Maksudnya line hitam ni, dia punya ni, kita dah tak boleh ubah dia punya entity, dia punya properties. Dia tetap vertical. Cuma dia vertical sampai mana tu tak tahu. Sampai mana. Yang tak tahu tu masih lagi biru. Okay, yang tak tahu tu masih lagi biru.
Okey, kejap Kejap. Kejap. Kecilkan sikit supaya boleh nampak yang atas. Yang saya nak tunjuk kat sini. Ni nampak ni underdefined. Ni nampak ni underdefined. Dia ada tulis underdefined. Nampak tak? So underdefined maksudnya benda ni masih lagi belum cukup. Belum cukup lagi you punya constraint. Okey. Kita panggil sebagai constraint. Okey. Perlu ingat dalam SolidWorks, okey, cuba ingat. Lepas you dah sketch, okey, lepas you dah sketch ni, ada dua benda yang you kena apply. The first one adalah constraint yang ni. Constraint ni vertical, yang ni vertical, horizontal, parallel, perpendicular. Yang ini adalah constraint. Kita panggilkan sebagai geometrical constraint. Okay, geometrical constraint. Alright. Ini constraint yang inilah. Geometrical constraint. Okay. And then another constraint yang you boleh apply untuk shape ni fix. Okay, fix. Fix because of what? Because of the constraint adalah dimensional constraint. Okay, dimensional constraint. Inilah dimensional constraint. Dimension. Okay, so kita nak apply dimension. Okay, tengok dimension. So saya bawa ke sini, cursor saya ke sini. Bawa. So yang ini saya ubah. Instead of 666, saya ubah kepada 25. Nampak? Diubah kepada 25. Yang ini 32. Saya klik on the line, saya bawa ke bawah 32. Enter. Nampak tak? Yang ini kalau saya bawa ke sini, dia akan jadi vertical punya dimension. So kalau saya bawa ke atas ni akan jadi horizontal. Tapi kalau saya bawa slanted macam ini, dia akan jadi line punya dimension. So saya klik kat sini, make sure you klik macam itu. Saya jadikan dia sebagai 20. Okay. Nampak? Okay. And then ada satu lagi dimension kat sini, line dimension. Dia punya angular dimension ni. 1 to 5. So yang ini kena select dua entity, which is the first line and also the second line. Nampak? Yang ini saya ubahkan kepada 125. Enter. Okay. So kalau awak nampak sekarang ni, saya skip dulu. Saya skip maksudnya nak keluar daripada dimension tadi. So kalau awak nampak kat sini, okay, nampak kat sini, ini line ni dah jadi warna hitam. Saya klik, saya nak tarik, saya drag benda ni, tarik, memang tak akan bergerak. Yang ni saya tarik, tak akan bergerak. Okay, tak akan bergerak. Melainkan katakanlah apa yang itu saya simpan dulu. Yang ni macam mana saya nak fixkan benda ni? There is another dimension kat sini, which is 50. Okay, sekarang ni kalau dapat ni masih lagi underdefined So bila saya letakkan dimension 50 ni, daripada this line up to this point, nampak? This line sampai point ni, saya bawa ke bawah, saya type 50. Okay, saya type 50. So dia dah berubah. Nampak? Semua dah jadi fully defined. Semua line dah jadi warna hitam. Bila saya drag pun dia tak jadi. Nampak tak? Ini adalah cara macam mana you nak apply geometrical constraint and also the dimensional constraint. Ada dua jenis constraint. Ada dimensional constraint and also geometrical constraint. Okay. So ini adalah kaedahnya. Tapi don't worry, kadang-kadang berlakunya dia accidentally you dah apply constraint, especially masa you sketch, you dah tersilap letakkan constraint. Constraint ni kita boleh delete, tak ada masalah. Contohnya constraint yang ni.
Okay, parallel ni. Saya tak nak guna parallel. Okay. So apa jadi? Kita boleh. Yang ni bila you drag. Nampak? Yang atas tak boleh ubah sebab kita dah letak dimension. Yang ni, nampak? Kita tarik, ia dah boleh berubah. Masih boleh berubah. Bila you delete, kita boleh ubahkan dia. So kalau katakan you nak apply dimension, you nak applykan constraint, yang ini dengan yang ni, katakanlah saya nak apply kedua ni, saya nak jadikan dia sebagai perpendicular pun boleh. Okay. Tapi jangan sampai katakanlah you nak letakkan dimension yang ini sampai sini. You nak letakkan satu lagi. Dia akan jadi warna kuning. Maksud yang ini dia dah over define. Kan? Dia jadi kuning. Bila saya klik OK, dia akan jadi error lah. Maksudnya dimension ni tak perlu. Sebab ia dah cukup. Kenapa nak tambah lagi? Kan? Maksudnya dia akan berlawanan dengan dimension yang dah sedia ada. So make sure that jangan sampai over define. Okay. Over define. Alright. So yang ini adalah sketch. Yang ni sketcher. Sketch lah. You sketch satu-satu benda. And then after that, okay, kita tengok nota kita supaya awak boleh go through nantilah kemudian. Saya kecilkan sikit. Okay. Selepas yang tu, kita akan buat extrude. Kita akan extrude, kita akan letakkan dia punya ketebalan. Berapa ketebalan dia? Kalau awak nampak kat sini, ketebalannya adalah 6 mm. So daripada sini kita letakkan dia punya ketebalan. Macam mana kita nak letakkan dia punya ketebalan? Go to features. Go to features. Kat sini ada features. Ada extrude kat sini. Nampak? So just click on the extrude. Okay, dia akan extrude. So kat sini ada macam-macam function lah kat sini. Okay. So kat sini ada blind, ada vertex, ada surface, up to surface, ada macam-macam, ada mid body. Okay. So yang ni kita akan go through kemudian. Kita tengok blind dulu. Okay, letakkan dia punya depth is 6 mm. Okay, 6 mm. Okay, yang ini ada graph. Yang ni pun kita akan belajar kemudian. Ada direction tu pun ada. Katakanlah you nak letakkan direction tu. Nampak? Direction tu pun ada. Kalau tak nak, you off kan saja direction ni. Instead of that, yang ini pun you boleh tarik sebenarnya. Nampak? Bila saya tarik, value kat sini akan berubah. Okay. Boleh tarik ke atas atau ke belakang, ke depan atau ke belakang. Okay. Depend on you punya design. So yang ni saya nak stick to 6. Just type 6. And then bila dia dah okay semua, and then you just click OK. Nampak? So ini adalah produk you. Okay. Sampai sini okey tak? Ha? Okey. Okay. Alright. So apa dia? Macam mana kita nak nak pilih plane tu kan? Kalau front, top dengan right tu, maksudnya macam mana nak tahu kita nak kena pilih yang mana? Okay. Untuk starting sketch. Depend. Okay. Macam contoh macam ini. Macam ini. Contoh macam kita punya exercise ni kan. Exercise kita ni, kita nampak permukaan ni kan. Kita nampak permukaan besar kat sini kan. So kalau nampak kat sini, mana satu? Front plane lah kat sini. Front lah. Ha. Okay. Unless kalau kata you nak buat daripada top lah. Tapi daripada top kita tak ada dimension. Betul? Daripada top kita tidak ada dimension. Melainkan you diberikan dimension lah daripada top. So untuk case yang ini, front plane adalah yang ini. Kita gunakan yang ni sebagai kita punya starting sketch. Kita nak sketch, kita nak start daripada mana? Daripada sini lah, daripada front plane. Depend on the situation. Depend on apa yang you diberikan. Macam ini, untuk case ni, you diberikan dimension dalam direction yang ini. So, we can consider yang permukaan ni sebagai you punya front plane. Okay. Tapi kalau you gunakan yang ni pun boleh juga. Contoh, you nak gunakan right view ataupun you nak gunakan top view. Contoh tengok. Tengok. Ini tengok saja.
Tengok saja. Yang ini, katakan yang ini sebenarnya you tak lukis pada front plane. You ubah, you pergi pada kita buat daripada top plane. Apa yang jadi? Nampak? Kalau you lukis pada top plane, you punya produk macam ini. Nampak tak? Nampak sir. Tapi yang tadi tu saya ubah macam mana kita nak ubah sketch plane lah sebenarnya. Okay, so bila you dapat result ni tak sama dengan dalam soalan. Contoh, kita bagi soalan kan, masa ujian, kita bagi soalan macam gini. Tiba-tiba you bagikan bentuk macam gini. Kita tolak sikit markah. Tu je. So make sure that bila you lukis, you kena betul-betul tahu kat mana you punya starting plane. Okay, so saya patah balik yang ni, saya boleh ubah. Boleh ubah kepada front. Oh, ni dah ubah dah ni. Nampak? Tapi tak apa lah. Ataupun saya undo pun tak apa. Undo pun boleh. Okay. Okay. Alright. Boleh? Okay. So satu lagi yang saya nak explain untuk first class ni adalah penggunaan mouse. Mouse awak ni, tolong gunakan mouse yang ada scroll button. Tahu tak scroll button? Yang ada roda tu. Yang ada roda. Sebab bila roda tu pakai scroll tu, you boleh zoom in, zoom out. Katanya you nak zoom dekat sini, bawa cursor awak ni dekat point kat sini ni, zoom kat sini. Dia akan zoom kat kawasan situ. Nampak? Kalau nak zoom kat bawah ni, bawa cursor awak ke sini, dia akan zoom kat sini. By using your scroll button tu, you scroll dia akan zoom. Itu nak scroll. Kalau katakan you nak rotate, press you punya scroll button, press, kita boleh rotate. Nampak? Ni nampak tak scroll ni? Yang ni, yang rotate ni. Sangkut-sangkut ke okey je? Okay. Okey, cantik. Bagus lah. Dia tak sangkut-sangkut. Alright, so yang ini penggunaan mouse lah. So you boleh zoom out, zoom in, lepas tu you boleh rotate. Ini yang paling penting. Okay. And then bila katakanlah you nak tengok daripada depan, contoh daripada you nak tengok daripada permukaan yang ni. Saya select permukaan ni, saya space bar, tekan space bar. Kan, tekan space bar, kita boleh klik pada normal tu. Nampak? Okay, rotate sikit, rotate balik. Katakan saya select permukaan ni, space bar, normal tu. Ini penting. Okay. In fact, katakanlah edit sketch. Katakanlah macam ni, katakanlah you dah terpusing sikit. So you boleh klik pada space bar, normal tu. Okay. So normal tu ni kita akan gunakan pada keadaan bila you dah terrotate, yang nak tengok balik pada you punya normal to your view, klik pada space bar. Tahu tak space bar ni? Tahu sir. Right, cantik. Okay, so saya exit. So, and then apa lagi yang saya nak tunjuk pada awak adalah kita boleh edit. Okay, kita boleh edit. Yang ni sketch ni, right click kat bawah ni kan. Ini dia simpan you punya design tadi tu berada di sini. So kita boleh right click, kita boleh edit sketch. Katakanlah saya nak ubah 50 ni, saya nak ubahkan kepada 100 contoh. Dia akan ubah lah. Lepas tu saya exit, dia akan ubah lah. Nampak? Macam-macam lah kita boleh ubah. And then kita boleh edit sketch lagi, kita boleh ubah lagi in terms of angle. Katakan angle ni saya nak letakkannya 150.
So dia akan update. Jadi kita keluar, dia akan update. Okay, and then katakanlah saya nak ubah yang tadi edit sketch Yang ini ada edit sketch. Okay, atau kat sini, right click kat sini. Ada edit sketch. Satu lagi adalah edit features. Edit features ni, katakanlah you nak tambah instead of 6, kita nak tambah kepada 36 pun boleh. Right? So ada dua benda yang you boleh ubah kat sini. Ada edit sketch and also ada edit features. Okay? Ada dua benda. Okay, ada soalan. Sampai sini ada soalan. Ada soalan tak? Macam ni, saya nak ubah spacebar normal supaya saya nampak daripada normal view. Yang ini saya tukar kepada 125. Yang ini adalah berapa tadi? 50 50. So you balik pada metode asal lah. Exit. Oh, tebal dia saya ubah juga. Tebal dia. Edit features saya ubah kepada 6. Yang patah balik lah pada metode asal. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, yang ini you just boleh save file, save as. Okay, save as. Yang ini untuk parts, dia akan gunakan dalam bentuk ni. Saya gunakan okay, namakanlah sebagai apa? Bracket. Okay, dia punya part save sebagai parts. Okay, and then save. Itu saja. Alright. Okay, kita tengok pada soalan yang lain. Okay, soalan ni pula. Okay, soalan ni. So, saya boleh close. Saya boleh klik pada new parts. Okay, dia tak sama macam AutoCAD AutoCAD you boleh lukis satu komponen, boleh lukis banyak komponen dalam satu file. Kan? You boleh lukis macam-macam. So dalam satu file tu boleh letak macam-macam. Dalam SolidWorks ni tak sama. SolidWorks ni you kena lukis setiap satu komponen dalam satu file. Sebab apa? Sebab nanti kita nak assemble. Lagi senang. Kalau you lukis macam-macam dalam satu tu, nanti susah you nak assemble. Tak boleh nak assemble. Nanti bila nanti bila kita dah lukis part-part tu, kita save, lepas tu masuk assemble tu, kita ambil part yang nak lukis. Ya, ambil tarik je. You tak payah nak lukis, balik dah. You just copy, masuk dalam dia bukan copy, dia panggil sebagai insert component. Dalam assembly lah, you akan insert component. Dia ada macam-macam komponen, you masukkan and then you assemble. Yang ni nak lubang ni, nak masukkan lubang kat sini kan. Shaft ni masuk kat lubang kat sini. Okey, permukaan ni nak kena flat dengan permukaan mana, nak cantum ke mana. Itu fungsi dia. Sebab tu every component kena lukis dalam satu file yang berasingan. Okey. Alright, so saya tunjuk yang ni. Saya tunjuk. Ini senang ni. Ini boleh buat. Ini pun senang. Senang. Ini saya nak tunjuk yang ni lah. Ini susah sikit. Konon susah sikit lah. Tak ada susah mana pun. So yang ni kita start dengan front plane. Because of yang ni lah permukaan ni. Okay, permukaan front plane. So saya pergi pada sketch. Tengok elok-elok dia punya step. Kita start sketch. Okay. So saya klik kat luar. So saya boleh scroll sikit. Saya letakkan tepi sikit. Sebab saya nak letakkan origin saya dekat tepi sini. Point kat sini. So saya draw line. Start from this point. Buat satu slanted line. Ini satu horizontal line. Klik macam ni. Buat satu vertical line. Bawa ke atas. Bawa ke tepi sini. Bawa ke sini. Finish. Okay, sketch biasanya yang untuk yang first sketch ni just draw macam itu je. Okay. Sekejap.
Saya patah balik sikit. Saya nak tunjuk sesuatu. Delete. Okey. Katakan saya dah buat dari sini. Nanti ya. Bukan tu. Oh, ini tak bagi. Saya nak tunjuk. Okay, tak apalah. Yang tu, I think saya dah tunjuk tadi tu. Sebab yang benda ni semua kita boleh delete Don't worry. Kadang-kadang kita accidentally saya tunjuk balik dah. Saya tunjuk balik semua. Buat satu line. Macam ni. Katakanlah saya buat macam ni. Kata macam ni. Katakanlah macam ni. You dah create perpendicular ni. Okay. So perpendicular ni kita boleh delete. Saya tunjuk sekali lagi. Perpendicular ni. Sebab kalau you tak delete nanti dia akan dia tak boleh buat constraint. Contoh. Saya buat contoh. Ini saya jadikan dia sebagai vertical. Okay. Vertical. Okay. Saya nak tunjukkan bahawa memang tak boleh. So saya letakkan dia punya dimension. Ini adalah 35. Ini adalah 100. Okey. Satu angle sini sampai sini adalah 100. Nampak? Ni kita boleh tarik Kalau nampak je macam lain macam sikit, nampak kita boleh tarik. Contoh, tarik je. Jadi selagi line tu masih lagi biru, you boleh tarik saja. Just tarik saja. Okay. And then you letakkan dimension yang ini sampai points ni sampai points ni adalah 60. Nampak? Dia dah kelam kelibut dah. Because of this perpendicular punya constraint. So bila perpendicular ni tak ada, saya delete. Saya boleh tarik benda ni sebenarnya. Nampak tak? Bila you dah accidentally, secara tak sengaja, you dah apply satu geometrical constraint yang tak seharusnya ada dalam you punya design, you tak boleh nak apply dimension yang lain. Kadang-kadang berlaku. So you kena tengok you punya design apa constraint yang berlanggar tu, yang tak kena. So you kena cari betul-betul. Okay, so then baru you boleh buat dia punya angle kat sini. 135. Okay, boleh. So sekarang ni dah fully defined. Fully defined maksudnya semua dimension ni dah cukup. Memang you klik tak boleh gerak dah. Semua dah tak boleh gerak because of dah fully defined. So lepas tu baru you boleh buat extrude dengan size 25 mm. Okay, yang ni tengok sekejap. Reverse direction dia boleh letakkan sama ada you nak extrude ke depan ataupun ke belakang. It depend on dia punya design. Okay, ingat design ni boleh buat macam-macam. Dia tertakluk pada you punya creativity. You nak buat bentuk macam mana. You nak design, nak extrude macam ni. Kadang-kadang ada berlaku. Okay, you tak nak macam ni. You nak patah balik ke belakang. Ada berlaku. Okay. And then saya klik je okay. Alright. Okay, sampai sini okey tak? Okay, sir. Okay. You nak try ke ataupun kita boleh proceed? Recording masih lagi berjalan 44 minit.
Proses rasa nak try kan, tak ada lagi Nak software. try tak ada lagi. Alright, so kita proceed. Okay, kita proceed. So nanti saya akan bagi exercise apa benda yang you kena buat. Okay, kita masuk basic part modeling. Okay, kita masuk basic part modeling. Alright. So basic part modeling ni saya akan, sebab apa saya gunakan buku? Sebab senang. Nanti you nak refer pada buku senang. Ada bendanya. Okay, ada bendanya. So okay, tengok. Dia sebenarnya atas-atas ni banyak step, tapi saya tak nak go through satu-satu sebab saya nak terus. Nanti you boleh go through lah dia punya step. You boleh tengok daripada buku dan juga daripada video yang saya akan upload nanti. You tengok. Okay. First, kita akan buat bentuk macam ni. Bentuk satu rectangle shape. Okay. Satu rectangle shape. And then you punya origin berada di sini. Dia punya size of the rectangle shape is 100 by 40. Okay. And then kalau you nampak, you punya rectangle shape, kita guna which plane. Okay. Kita guna which plane. Nak guna plane yang mana ni untuk nak lukis rectangle ni? Kalau kita nak extrude macam gini, kita nak guna plane mana? Top plane. Top plane. Bagus. So, saya close yang ni. Saya tak payah save. Don't save. So, saya start dengan new parts. Saya klik OK. Okay. Alright. So, dekat sini, semua dah tahu kita akan gunakan top plane. Saya start sketch. Okay. And then kita akan lukiskan bentuk rectangle shape macam ni. So gunakan rectangle shape, corner rectangle shape. Kalau you nampak ni, there is various type of rectangle yang you boleh buat. Ada center rectangle. Okay, saya tunjuklah center rectangle macam mana. This is center rectangle. Okay. Apa lagi ada kat sini? Ada 3 point rectangle. 3 point rectangle, katakanlah first point, second point, third point. Third point, 3 point punya rectangle. Apa lagi ada kat situ? Ada 3 point center rectangle. Ada parallelogram. Macam-macam lah. You boleh go through sendiri lah. Saya tak nak. Ni saya gunakan just corner rectangle. First point, second point. Buat je macam itu. Okay, bila you sketch, buat rough shape. Okay, janji you punya shape tu nampak bentuk. Okay. Abaikan dulu dia punya dimension. Dimension kita boleh apply kemudian. Okay, and then kita apply dia punya dimension kat sini. Ini is 100. 100. And then yang ini adalah 40. Okay. And then after that, kita akan buat extrude. Extrude ke atas. Kenapa ni? Extrude ke atas. Berapa? 10 mm. So kat sini, go to features, extrude. Okay. Extrude 10 mm. Okay, kat sini 10 mm, make sure dia ke atas. And then saya klik OK. Right. Ini baru first first step lah. First step untuk develop this component. Okay. And then after that, kita nak buat bahagian sini pula. Okay. Kalau nak buat bahagian situ, kalau you go through, saya tengok dia punya dimension. Okay, this is dia punya dimension. Okay. Kalau nampak, dia ada satu bentuk rectangle shape plus satu semicircle. Kan? Okay, so dia punya dimension macam ini. And then if you see over here, dia punya dimension 50 mm daripada edge, daripada tepi sini. Okay, and then the radius is 20 mm. So, in this case, tadi first, kita start dengan yang kat sini. Okay, kita start dengan by default punya plane. Dia ada top, dia ada default dia punya ni, yang ni by default punya plane ada 3. Ada front, ada top, ada right plane. Okay, so yang ini kita boleh gunakan face. Boleh juga gunakan ni, tapi kita boleh juga gunakan face untuk you punya sketch plane. Nampak? Saya gunakan face ni, saya select face ni, saya start dengan sketch. Klik pada sketch. Okay. So automatically you punya origin berada di this corner. Okay. So apa yang saya nak buat, sebab saya nak tengok pada normal to my view, saya press my spacebar. Okay. Tekan spacebar, dia akan keluar benda ni, and then just saya click on the normal to.
Okay, nombor tu. So you akan facing this face. Barulah senang kita nak lukis. Okay, kita nak lukis. So saya start dengan satu line. Okay. Line berada di mana? Di mana-mana area janji dia berada di bawah dan dia consider dengan bahagian bawah. Kalau you bawa ke tengah sini, dia akan terus pada midpoint. Okay, nampak cursor awak tu pergi pada midpoint. Tapi saya nak bawa ke sini, tepi sikit, dia akan consider sahaja dengan edge. It's consider to the edge. So just click once point kat situ, and then you bring your cursor to outward kat sini. So saya boleh zoom sedikit. Okay, saya bawa ke sini. Satu vertical line. It's a vertical line. And then sekarang ni kita nak buat semicircle. You're going to develop the semicircle. So macam mana nak buat? So bring your cursor back to the previous point kat sini. And then you just bawa you punya cursor, lukis bentuk bulatan. Tapi bukan macam ini. Patah balik. Make sure you dapat shape yang betul. Macam itu. Okay. Just bring your cursor. Tak payah tekan apa-apa pun. Sekali lagi saya tunjuk. Buat satu line. Start daripada this point. Bawa satu vertical line. Okay. Tarik. Patah balik. Lepas tu buat. Patah balik. And then you buat satu curve. Okay. Buat satu curve. Nampak tak? Nampak tu. Okay. And then you click dekat sini. Kita nak finish kat sini. Kita klik sekali. Okay. Sekarang ni saya tak klik apa-apa tau. Saya bawa je cursor. Saya nak ending saya kat sini. Klik kat situ. And then finish kat situ. Okay. Kalau you perasan, nampak ni ada geometrical constraint yang baru, which is tangent. Okay. Meaning that this curve dengan line ni dia tangent. Curve ni dengan curve ni dia tangent. So kalau you press pada ni, dia nampak yang warna orange, yang warna pink tu, dia akan tangent. These two entity kat sini, which is a curve dengan line, is a tangent. Okay. So katakanlah tak ada. Bila you lukis tu tak ada. Contoh saya delete benda ni tak ada. Maksudnya line ni is not tangent. Macam mana you nak apply tangent? Make sure that this curve, tekan control, select line. So dia akan select these two entity and then you apply tangent. Apply tangent kat situ. Okay, and then satu lagi yang you kena bear in mind that bila you nak lukis satu bentuk ni, you kena close profile. Masuk close profile ni, line ni kita akan start dengan line ni, curve, line. Lepas tu kena complete dengan satu line. Dia kena bertutup. Okay. The profile bentuk ni mesti bertutup. Kalau tak bertutup, bila you extrude, dia akan dapat thin line. Okay. Thin line. Maksudnya, thin line. Kalau katakanlah thin line. Katakanlah you tak ada line bawah ni. You extrude saja. Apa jadi? Klik je, okay. Oh, yang ni terus dia nak ni. Katakanlah saya no. Dia akan buat thin line. Nampak thin line? Nampak tak thin line? Dia boleh letakkan berapa dia punya ni. Dia punya thickness berapa. Kata thickness 5. Contoh 5. Thin line. This is thin line. Tapi kita tak nak buat thin line sebenarnya. Kita nak je close profile. Line ni mesti dah close ke point ni. Make sure that the profile is close. Okay. Spacebar normal. Okay. So sekarang ni kita nak apply dia punya dimension. Pergi pada sketch, dimension kat sini. Dimension. Okay, line ni. Berapa line ni? 35. Betul. 35. Circle ni atau curve tu 20 mm radius. Okay, and then you punya center point ni sampai sini is a 50. Center point
sampai sini is 50. Nampak? Fully defined. Okay, and then after that kita akan extrude 10 mm. Escape, tekan escape untuk keluar daripada dimension. So saya rotate sedikit, and then go to features, extrude 10 mm. Okay, make sure dia ke dalam. Nampak ni? Kena reverse direction so that the profile ni di extrude into the yang previous punya shape kat the first one yang kat sini. Okay, and then saya klik OK. Nampak? Nampak? Nampak sir. And then after that, okay, kat sini dia suruh rename lah features. Saya tak rename. Boleh je rename macam ni. Macam nak rename, right click, you boleh rename. You boleh rename 3 item, ataupun you boleh klik sekali. Vertical boss. Contoh, you boleh save. Okay, you boleh rename benda ni. Tapi biasanya saya tak rename lah, saya biarkan saja. Right, and then after that, kita nak buat pemotongan pula. Kita nak buat undercut over here. Bahagian bawah ni 3 mm. Okay, 3 mm. So saya select this face. Saya start sketch. Spacebar, normal. Okay, and then saya just draw one rectangle shape. Okay, start daripada sini sampai sini. Klik je macam itu. Okay, and then line ni tekan control dengan this edge, line dengan edge. Okay, line dengan edge, ambilkan dia sebagai collinear. Line dengan edge is a collinear. See? And then dia punya height is 3 mm. So just apply dia punya height 3 mm. Okay, and then after that kita akan potong lah. Potong. Cut through all. So go to features. Ada cut, extrude cut. Tadi kita gunakan extrude boss kan, base kat sini. So now kita gunakan extrude cut untuk potong. Okay, so rotate sedikit, and then from here instead of blind kita gunakan through all. Maksudnya dia akan potong sampai hujung. And then you click OK. See? Kita dah potong. Nampak tak? Nampak tak? Sir. Right, so after that kita proceed je sebab nanti video ni you kena tengok balik and then try buat. And then after that kita akan buat hole position. Kita nak tembuk lubang. Okay, gunakan insert features hole wizard. Okay, apa yang kita nak buat? Kita nak buat lubang. What kind of lubang? Kita nak buat countable hole. It's a countable hole, and then the standard of the size is using asymmetric hex bolt M8 through all. Okay, tengok elok-elok. Hole wizard. Kat sini ada hole wizard. Ini untuk standard hole je standard hole. Kalau hole awak tu tak standard, contohnya bentuk size macam-macam, kita tak boleh lah guna macam ni. Ini untuk standard hole. Kita katakan kita nak ikat gunakan countable punya screw. Okay, so you kena buatlah satu countable punya hole kat sini dengan size M8. Okay, tahu kan M8? Tahu kan size M8 untuk countable punya screw? Tahu kan? Tahu sir. Tahu ke tak tahu? Siapa yang tak tahu beritahu. Boleh saya terangkan sikit on the screw punya ni. Tak tahu. Tak tahu. Aduh. Okey, kita tengok sekejap. Kita Google. Dia senang Google kat sini. Okey. Counter ball bolt. Ini nama counter ball bolt. Tahu. So counter ball bolt ni, bila you nak pasang benda ni, you kena ada lubang yang saiz bentuk macam ni. Kan? Bentuk macam ni supaya you punya kepala of the bolt ni boleh tanam ke dalam komponen.
Tak ada dah terkeluar. That's why kita gunakan counter bore. Ada counter sync macam ni. This is counter sync, right? Okay, kita balik pada yang ni. So saya nak buat satu hole wizard gunakan saya nak buat satu lubang M8 hole gunakan hole wizard. So this is hole wizard. Klik hole wizard, dia akan pop up satu window macam kat sini. Okay, so kita gunakan size yang diberi kat sini. Okay, kita guna counter bore. This is counter bore. Okay, dia ada counter sync, dia ada normal hole biasa. Ini adalah straight tab. Tab ni maksudnya ada berbenang, ada screw. Okay, yang ini adalah taper tab. Dia ada taper, ada bentuk, ada slanted face, taper. Ada macam-macam lah. Ada slot, ada macam-macam. So yang ini untuk hari ni kita guna counter bore. Okay, standard gunakan asymmetric. Okay, kat sini ada asymmetric. Size adalah hex bolt. Ada macam-macam sebenarnya. So saya gunakan hex bolt. So yang ini macam-macam ni. Yang ni you boleh, kalau katakanlah tak tahu, you klik kat sini, you type dia punya code kat sini dalam Google, dia akan keluar lah what kind of screw yang ada kat situ. Okay, so kita gunakan hex bolt, size M8. Kita set pada M8. Lepas tu saya ambilkan kat sini through all. Maksudnya lubang tu tembus sampai belakang. Okay, yang lain-lain tak payah ubah. Dan kita letakkan, yang ni type. Ada satu lagi tab is a position tab. Position ni kat mana kita nak letak? Kita nak letak di sini, betul? Permukaan ni. So saya letakkan kat sini. Okay, and then cursor awak ni akan menentukan kat mana position. Okay, so saya letak aja kat situ. Klik sekali. Tapi kalau you ada banyak lubang, boleh letak lagi. Letak kat sini. Okay, bila dah siap, tekan escape. Okay, tekan escape sekali, maksudnya you keluar daripada pen yang ada bentuk point tu. You klik point, location kat mana you nak letak screw. Kat mana you nak letakkan lubang. So lubang yang tak guna ni sebenarnya kita boleh delete lah. Once kita delete, dia delete lah. Kan? Sebab kita nak ada satu je. So and then after that kita nak locate where is the position of the screw, or the position of the hole. Kita nak position ni betul-betul on the center of this curve. Betul tak? Point ni mesti nak locate at the center of this arc ataupun curve kat sini. Okay, so macam mana kita nak buat? Select point. Okay, select point ni. Tekan control, select circular edge. Permukaan yang melengkung ni. Okay, edge yang melengkung ni. Okay, bila kita dapat these two entity kat sini, ada point, ada edge, kita letakkan concentric. Dia akan terus pergi kat tengah. Okay. Boleh tak? Boleh. Tetapi katakanlah saya tak nak guna concentric ni. Saya tak nak guna concentric ni. Kan? Saya boleh juga gunakan dimension. Contoh dimension. Saya letak dimension. Dimension ni sampai sini berapa? Saya boleh letak lah 30 ke, kan? Daripada sini ke sini berapa? Saya boleh letakkan berapa lah, 10 ke. Contoh. Ni contoh. Tapi untuk kes ni senangnya guna concentric, kan? Ini saya nak tunjuk contoh. Instead of you gunakan geometrical constraint, you also can use dimensional constraint untuk locatekan the hole. Lubang ni you boleh gunakan dimensional constraint juga. Okay. Alright. So saya skip. Yang ni saya delete balik. This one also saya delete. So this point, tekan control, and this
circular edge saya jadikan dia sebagai concentric. Dan bila dah siap, dah okey semua, saya klik je okey. Akan terus buat lubang. So you boleh rotate untuk tengok. Okey. Boleh? Sampai sini boleh tak? Sampai sini. Okey. So after that, kita nak apply ni fillet. Kita tengok fillet. So this is fillet. Okay, fillet ni, fillet berapa radius? 8 mm. So you boleh gunakan. Ni ada macam-macam jenis fillet. Ada constant size, ada variable size, ada yang ini adalah face fillet, yang ini adalah full round fillet. Ada macam-macam. Kita akan go through kemudian. So yang ini kita gunakan constant size fillet kat sini, and then you just specify dia punya radius is 8 mm. Okay, so kalau nampak kat sini 8 mm kat sini. Okay, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 area that you kena apply dia punya fillet. So the 6, 1, 2, okay, 3, and then rotate sikit gunakan mouse, boleh rotate 4 sampai bawah ni, zoom sikit 5, okay, zoom lagi, rotate sikit 6. Okay, so there is 6 area that you need to apply the fillet. Okay, and then bila dah siap macam ni, just saya klik OK. Nampak? Kita dah buat fillet. And then after that, saya proceed lagi. Okay, selepas itu kita yang ini saya skip je. Okay, yang ini. Okay, kita nak buat fillet lagi yang kat sini. Radius 3. Okay, radius 3 mm. So pergi pada fillet. Radius 3 mm. Kat mana? Dekat sini. Okay. Kalau awak nampak kat sini, tengok bahagian bawah ni, fillet option. Kat sini, bukan fillet option, kat sini. Okay, yang saya nak tunjuk kat sini, bila saya klik yang kat sini, dia akan, once kita klik yang ni, dia akan terus buat fillet the keseluruhan area ataupun edge yang kat sini. Edge ni untuk nak dapatkan function macam ni, you punya edge ni mestilah tangent, must be tangent. Okay, sebab ni nampak dekat sini ada tangent propagation. Kalau saya offkan tangent propagation, dia akan just buat fillet untuk line ni saja. Okay, line ni saja. Tapi once saya klik pada tangent propagation, dia akan terus sampai bawah pada edge yang tangent. Sama juga untuk belakang ni. Okay, nampak? Alright, and then instead of that, kita boleh juga kat sini apply kat sini. Dia ajak on the rollback. Tak apa, saya tunjuk nanti kejap lagi. Saya tunjuk macam ni. Okay, so fillet ni sebenarnya kita boleh tambah lagi. Kalau nak dapat macam ni, kita boleh edit the fillet. Okay, and then dekat sini kita boleh tambah lagi. Kat sini kita boleh tambah lagi. Kita klik je line tu, dia akan terus buat. Nampak? Walaupun tadi you dah settle, you boleh right click and then you boleh edit dekat fillet ni, right click, edit, lepas tu you boleh assign lagi mana-mana edge yang you nak apply fillet yang sama dia punya properties. Maksudnya sama properties, dia punya radius sama lah. Kat sini radius 3 kan, so dia apply semua 3.
Tapi melainkan you nak buat fillet yang ni size lain, contoh size yang tadi tu 3, yang ni you nak buat fillet size 2, tak boleh lah edit gunakan nama yang sama. You need to assign another fillet barulah. Maksudnya fillet, kalau fillet yang sama you boleh samakan, tapi fillet yang tak sama size you kena asingkan. Alright. Okay. Ya, rollback ni nanti saya tunjuk. And then after that, kita nak buat lagi lubang kat sini. Ya, lubang kat sini. Ni lubang ni. Okay. So saya nak buat kat situ hole size 7. Okay, another hole kat sini 7. Alright, size nya 7, drill size saja. Tapi before kita nak buat ni, saya nak roll back benda ni. Nampak ni, ini sebenarnya kita boleh roll. Kita boleh roll. Instead sampai sini pun boleh. Okay, sampai sini pun boleh. So nampak benda ni, kita macam seolah-olah apa function benda ni? Katakanlah saya nak buat hole saya ni before fillet ni. So saya roll back sampai sini. Then kita apply hole wizard. Okay, hole wizard dengan size 7, gunakan drill size ni asymmetric. So yang ini gunakan drill size 7, diameter 7. Okay, and then dia punya end condition adalah true all, lubang penuh. And then saya positionkan dia, saya klik pada sini, saya boleh klik kat sini, saya boleh klik kat sini. Kita tahu ada 2 hole kat situ. Escape. This 2 point, yang ni point ni dengan ni saya jadikannya sebagai apa? Relation apa kita nak pakai? Apa relation kita nak pakai? Senyap je dah tidur apa? Okay, gunakan concentric. Yang ni bersama yang ni dengan yang ni, saya gunakan concentric. Klik aja okay, and then finish. So yang ini saya boleh roll back. Saya boleh roll back, keluarkan fillet tadi tu. Nampak? Puzzle. Boleh? Boleh tak sampai sini? Boleh. Okay, cantik. So yang bagian appearance ni saya nak skip dulu supaya you get familiar dengan pembuatan ataupun you buat basic modeling dulu. Okay, yang ni saya skip dulu bagian display ni saya skip dulu. Minggu depan baru saya tunjuk lah. Okay, saya nak terus masuk benda ni. Okay, display sebenarnya boleh je, saya tunjuklah sekejap display ni. Dia just coloring je ni. Yang ni just coloring je, you nak apply color je. Okay, so nak apply color ke ni sebenarnya dekat appearance kat sini. Dekat sini appearance, ataupun dekat sini ada appearance. Sebab yang kalau you tengok kenapa nota ni nampak macam tak sama dengan apa yang ada dalam you punya software, because of nota ni is based on version 2011 Kalau nampak nota ni 2011 punya SolidWorks. Okay. Tapi you punya software ni dah guna benda lain kan. So sebenarnya dalam appearance ni kita boleh letakkan kat sini appearance. Okay, kita boleh apply katakanlah kita nak letakkan color. Edit appearance. Okay, edit appearance, katakanlah you nak letak color merah ke, so you boleh color merah lah. Ataupun you nak letakkan texture ke, you boleh letak texture. Ataupun you nak letak
material apa, metal ke, polish metal ke, kan, chromium ke. Ini cara macam mana kita nak letak appearance, tapi hanya appearance saja, hanya view sahaja. It's not real punya, maksudnya you nak buat you nak buat analysis tak boleh lagi. Ini just nak nampak, ataupun you nak gunakan rubber ke, okay, ataupun you nak gunakan organic. Dalam organic dia ada wood, nak apply wood ke, okay. So ini adalah appearance. Bila saya klik OK, dia shading lah untuk macam tu. Okay. Instead, kalau you nak pergi pada view kat sini, dia boleh display review grafik ni. Sebab saya tak ada, komputer saya ni tak ada graphic card, so dia tak ni lah, dia tak ni. Okay. So kat sini lah dia punya display. Saya boleh buat shaded macam ni, nampaklah bentuk. Adalah bentuk apa nama, bentuk wood, bentuk nampak macam wood. Okay. Tapi kalau you tak nak, you just dengan benda ni, you boleh remove appearance, dia akan bentuk biasa balik lah, bentuk biasa balik. And then view kat sini juga, you boleh shade, you boleh kat sini kita boleh ubah, ada nampak edge, boleh nampak tak ada edge, ataupun you boleh nampak bentuk macam itu je. Okay, ni view. Okay, nampak dia punya hidden line pun boleh. Okay, ini adalah view. Okay, and then apa lagi penggunaan kat sini saya nak tunjuk, ini adalah yang ni, ada section view. Okay, section view. Okay, section view maksudnya kelihatan rentas. Ataupun you tak nak gunakan front plane, you nak instead of guna front plane, saya nak gunakan right plane pun boleh. Okay, nampak? Ini adalah view. Kata macam itu, saya klik je OK. Nampak dah dia punya section view. Okay, kalau you nak offkan section view ni, you boleh offkan dia. Okay, offkan dia. Alright. Okay. Okay tak okay? Yes, sir. Right. Okay, saya nak tunjuk, boleh saya proceed sekarang pukul 11. Baru 2 jam. Sikit lagi. Saya nak finishkan ni, bahagian ni. Kita boleh buat on the drawing. Maksudnya nanti you boleh concentrate dengan apa, lesson 2 kat sini sampai complete drawing. Okay, so kita nak buat drawing yang adanya your front view, your side view, your top view, your assembly, your isometric view. Kalau you nak letakkan you punya section view, semua boleh. Right, so macam mana? So first of all, yang ini kita akan save. Balik pada bahagian ni kat sini kan. Saya nak buat macam tu. Ada file, save as. Before you nak buat drawing, you make sure that you save benda ni. So yang ni saya jadikan dia sebagai nama, katakan bracket tu, ataupun nama sebagai mounting bracket. Contoh mounting bracket. Okay. And then bila kita nak buat drawing ataupun yang ada title block ni, yang ada title block, so you go to file ataupun you pergi pada new kat sini ni, kat sini drawing. Okay, drawing kat sini, saya klik OK. Okay, bila saya klik OK kat sini, dia akan keluar macam-macam jenis template. Okay, you nak paper size, what kind of paper size, ataupun you can browse. Okay, can browse. Katakanlah saya nak gunakan A4 landscape. Saya klik open, saya klik OK. Okay,
This is your, ni adalah apa nama, you punya tata block. Okay, tata block. Okay, so memang dia dah by default dah ada tata block tu. Okay, dah ada tata block, dah tak payah lukis, benda ni dia memang dah ada, you just guna je. Okay, so kalau nampak kat sini dia dah pop up satu Windows kat sini tepi ni. Apa benda yang nak masukkan dalam you punya tata block, which is mountain bracket kan. So just double click on the mountain bracket. Okay, and then biasanya in the first one is you punya front view. Ini adalah front view. Okay, nampak, klik je, bawa ke kanan, klik je, bawa ke atas, klik je. Okay, saya klik je. Okay. Okay, kalau nampak sama macam AutoCAD tak? Sama kan? Dalam AutoCAD ada belajar benda ni? Sama. Ada kan? Dia lebih kurang aja. Dia lebih kurang. Tapi I think function untuk SolidWorks ni dia lebih lagi. Lebih mudah lah. Pada saya lebih mudah. Okay. So kalau awak nampak, apa yang tak kena dengan view ni? Nice. Terlampau besar, betul? So kita boleh setkan dia punya size ataupun scale. So kat mana nak buat? Pergi pada sheet properties. Right click pada sheet ni, pergi pada properties, dia akan keluar benda ni. And then kalau kat sini you nampak dia ada first angle, ada third angle, projection type. Biasanya kita guna first ke third? Biasa kita gunakan first angle ke third angle? Jawab lah. Tak apa, salah pun tak apa. Third angle, betul. Biasa memang kita gunakan third angle. Dekat industri memang kita biasanya kita gunakan third angle. Apa beza antara first angle dengan third angle? Sepatutnya dah di-cover masa you belajar AutoCAD. Sepatutnya lah. Kalau tak tahu, buka lah video. Ya, tengok the difference between first angle and third angle. Buka YouTube. Jumpalah dia. Alright, so scale, saya nak ubahkan dia. Scale ni, instead of 1 to 1, saya jadikan dia 1:2. Saya klik apply. Dia akan jadi kecil lah. Okey tak ni? Kecil sangat. Kalau rasa kecil sangat, kita boleh right click, pergi pada properties balik. Saya boleh ubahkan kepada 2 kepada 3. Besarkan sikit je. Tengok apa jadi. Okey dah. Macam ni okey lah. Okey. And then apa lagi yang kita boleh buat? Kita tambah lagi dekat view ni, kita boleh tambah lagi projection view. Kita boleh tambah isometric view. Saya klik kat situ. Daripada sini, dari reference pada ini, kita boleh buat satu isometric view. Kalau nak belah sini pun boleh, nak belah sini pun boleh. Depend on kesesuaian. Okay, so view ni saya boleh bawa ke sini. Ini saya boleh delete. Yes. Okay. Boleh. Dan apa lagi perlu ada dalam drawing kita ni? Dimension. Okay, dimension. So, tapi sebelum kita buat dimension, sebenarnya kita kena ada section view. Betul? Dia kena, bukan section view, dia kena ada hidden line. Hidden line tu kena view. So, kena klik kat sini, kita kena make sure that kita on kan hidden line, visible kat sini. Tapi yang ini, kita jadikan je sebagai hidden line remove. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Yeah. Alright, so after that, baru kita apply dia punya dimension.
So nak apply dimension sebenarnya dalam SolidWorks, dia ada kita boleh letak sebagai automatic dimension kat sini, model item kat sini. Klik dekat model item. Okay, kita boleh apply dia punya dimension kat sini. Apply dimension, mark for drawing. Kita boleh letak kat sini. Dimension, kita apply dimension. Annotation tak payah, dimension saja. Saya klik OK. Once saya klik OK, dia akan terus masukkan semua dimension yang kita dah gunakan waktu kita develop tadi. Nampak? Ni semua automatic. Just kita adjust dia punya susunan saja. Ni true all. Okay, kita adjust saja. Kata ni saya nak letak kat bawah pun saya boleh letak bawah. Ni saya boleh bawa ke sini, ataupun saya nak bawa ke sini pun boleh. Kita just adjust saja dia punya kedudukan. Katakanlah yang ini. Tengok ni, tengok jap. Katakanlah size ini 10 ni macam tak sesuai nak letak sini sebab because of there is a multiple of line kat sini kan, dia akan jadikan you confused. So apa yang dia boleh buat adalah select yang ni, tekan control, bawa ke sini. Dia akan bawa ke situ. So yang ni saya boleh delete. Nampak? Okay, and then bear in mind that this dimension ni, dimension yang saya tunjuk ni yang keluar automatically, dia akan refer to you punya modeling. Masa you buat modeling tadi kan, you apply semua dimension sekian kan. So dia akan guna dimension yang you dah guna kat situ, and then dia akan keluar kat sini. Alright. Yang ni ada lagi 3 ni kat sini. Just tarik je. Kalau katakan ada dimension yang you rasa macam you nak tambah, you just tambah lah dimension. Kata ada dimension ni. Kata you nak tambah juga, you boleh letakkan, tak ada masalah. Okay, just still keluar kat situ. Okay, senang tak? Sampai sini okay tak? Boleh faham tak? Yes, sir. Okay, katakanlah you tak nak guna macam ni. Okay, you tak nak guna macam ni. You tak nak guna labeling macam ni kan. Saya katakan saya boleh delete. Contoh saya delete. Okay, saya boleh letak annotation kat situ. Saya just gunakan kat sini, klik, and then letakkan kat situ. Just buat counter bar M8 true. Pun boleh juga. So maksudnya manufacturer dia akan faham, oh lubang ni adalah size lubang M8, okay, true, counter bar M8. So biasanya manufacturer dia dah tahu size untuk M8, nak masukkan skru M8 nak masuk dalam ni, apa size yang sesuai. So biasanya manufacturer dah tahu, and then kita buat macam ni pun dia terus buat je ikut dia punya standard. Okay, pun boleh juga. Nampak tak? Okay, so yang ini adalah standard view, you punya front view, you punya top and side view, and also the isometric view. Okay, contoh lain.
Contoh lain, saya bawa ke tepi sini sikit. Katakanlah saya nak tambah section view. Contoh, saya nak tambah section view kat sini. So, section view kat mana? Dekat sini ada section view. There is section view over here. Katakanlah section view saya nak potong kat sini. Saya bawa cursor saya ke situ, make sure that dia akan nampak center tu. Locate betul-betul dekat tengah dekat dia punya dekat ni. Accept. Locate kat tengah, bawa ke tepi, klik. Dia akan terus buat section view. Section AA. Pak. Okay. So mungkin yang ni kena adjust sikit lah dia punya position. Alright. Nampak tak? So yang ni mungkin you nak tunjukkan you punya size annotation kat sini. Ni 3mm. So bila you tunjuk kat sini, yang ni dah tak payah tunjuk. Betul? Dimension kat tiga di sini tak tunjuk sebab you dah tunjuk kat sini. Okay. Ini contoh. Okay. Yang ni adalah section view. Okay. Contoh lain, detail view. Kat sini ada detail view. Detail view, katakanlah saya nak view detail kat kawasan sini. Saya just klik pada satu point. Buat satu bulatan, just klik je, klik, dan saya bawa ke bawah sini. Saya klik OK. Okay, detail view. Alright. So yang ini saya boleh klik kat sini, kita boleh gunakan apa benda, apa yang kita nak buat, gunakan broken circle ke. Okay, saya gunakan broken circle. Okay. Dan detail dia punya scale sekali dia ada kat sini, mention kat sini. And then kalau katakanlah you nak letakkan dimension, dia boleh letakkan dimension. Okay. Contoh. Ini semua contoh. Okay. Boleh tak? Boleh. Sampai sini okey tak? Okay, sampai sini okey Okay, alright. So tengok tengok elok-elok. Okay. Ini katakanlah saya save file, save as. Dia akan save sebagai multi bracket, tapi dia punya file type ni, dia punya file di save as type ni growing. Tak sama macam yang tadi. Yang tadi is a solid part. It's a part growing. Yang ini adalah .drw growing. So saya save. Okay. So kalau you nampak daripada ni, daripada folder tadi tu, dia ada dua file. Ni satu is a drawing, satu adalah parts. Nampak ni? Satu drawing, satu lagi parts. Okay. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Ni apa ni? Okay. Okay, saya nak tunjuk satu lagi. Okay. So, yang drawing ni, kalau nampak masih lagi kosong. Cuma ada nama je kat sini. Mountain bracket. So, macam mana kita nak isikan all the particular kat sini? Adalah by right click dekat sini. Right click je kat mana-mana. Dekat sini pun boleh right click. Right click. Okay. Pergi pada edit sheet format. Instead kat atas ni pun boleh. Right click, edit sheet format. So edit sheet format ni dia akan keluar, pergi masuk you punya tata block kat sini. And then kat sini boleh letakkan you punya particular. Drawn by home. Okay, drawn by, katakan saya letak nama saya Azim, and then check by home.
Okay, saya boleh lepas juri and then approve by home. Letaklah siapa-siapa yang nak letak. Okay, macam you punya case check by saya lah. Okay, ini adalah nama contoh. And then title. Okay, biasanya okay, untuk yang SolidWorks ni, drawing number dia akan refer kepada you punya file name. Okay, kalau you kerja dekat industri pun sama. Biasanya kalau kat industri, okay, kalau mana-mana yang pernah kerja dekat industri lah, sebab you ni adalah budak student direct entry kan, mungkin pernah buat LI masa buat diploma dulu. Okay, you pernah handle drawing. So drawing ni bila you save, you akan save sebagai number sebenarnya, bukan sebagai nama, bukan sebagai nama number. So nanti bila orang nak trace, bila dekat company tu you nak trace drawing, certain drawing, dia akan bagi part number ataupun part drawing number. Kalau you pergi kat kedai pun, kalau you nak komponen apa-apa, dia akan refer pada part number. Part number apa? Kat situ akan refer pada drawing number. Sebenarnya kat sini is drawing number. Tapi tak apa, sebab sekarang ni kita belajar, kan? Kita belajar, tak apalah kita letak sebagai nama. Okay, tapi sebenarnya dia kena letakkan sebagai number. Okay, number lah. And then kat sini title lah. Title, apa title? Macam ni, mounting bracket lah. Mounting bracket. Namanya sepatutnya mounting bracket. Lepas tu drawing number ni tukarlah kepada apa? Tukar kepada katakanlah BMCG 2513-01-001 contoh. Okay, and then font pun you boleh ubah. Katakanlah saya nak gunakan saya kecilkan sikit lah, pada 20 kan. Sekejap, highlight dulu, tukarkan kepada 20. Sebab material, nak tukar material pun boleh. Okay, macam ni kat sini tulis drawing note scale, tapi sebenarnya kalau katakanlah bila drawing note scale ni maksudnya bila you nak buat printing tu, you tak print 1-to-1 scale. Okay, and then tapi sebenarnya kita dah gunakan ni scale 2/3 ni kat sini. Scale ni memang dah ada kat sini 2/3. But bila you buat printing tu, kalau you nak buat printing 1-to-1 scale, yang ni boleh delete lah. Kan, you boleh delete kat sini. Memang drawing tu adalah memang is a scale punya drawing. Maksudnya you gunakan pembaris, you boleh ukur and then dapat exact dimension according to dimension yang you dah apply. Okay, and then bila dah siap semua sekali, particular apa benda semua sekali dah isi, just you exit daripada edit sketch tadi tu. Okay, dia akan masuklah benda ni. Nampak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Alright, goes. And then satu lagi yang saya nak tunjuk kelebihan untuk SolidWorks adalah katakanlah ini produk ni. Produk ni katakanlah saya nak edit, saya ubahkan kepada 120, panjang sikit, saya exit. Nampaklah sengit sikit kan? Betul tak? Yang ini panjang sikit kan? So bila saya go to drawing, dia akan terus ubah up, dia terus ubah untuk you automatically. Nampak? Punyalah senang. So bila you nak buat editing, you nak buat pada drawing awak ni, dia terus edit automatic. Tak, daripada 100 dah tukar pada 120. So yang ni just you save, then that's it, dia boleh guna. Okay, nampak tak? So anything editing yang you buat dalam you punya part design,
So dalam drawing pun dia akan terus update for you. Boleh? Boleh sir. Faham? Kira edit dekat part design kita buat tadi tu lah. Edit kat part design kat sini terus automatic. Macam contoh saya tunjuk sekali lagi. Katakanlah saya nak tambah drawing, saya nak tambah edit features kat sini, lubang ni saya nak tambah kat position ni, saya nak tambah lagi, ada lagi beberapa lubang, saya update kat sini kan, dia tambah kan, and then you pergi beli you punya drawing ni, dia akan tambah, tapi dia tak adalah letakkan dia punya dimension berapa, sebab saya main letak je tadi, saya main letak je ni, kan, saya main letak je dia punya lubang kan, saya letak lubang, dia akan buat je lubang je tu, tapi without any information. So kat sini mungkin you kena tambah lah dia punya dimension, letaklah dimension, okay, dimension lubang ni ke sini berapa, you letak lah kan. So anything editing yang you buat dalam part design dekat drawing pun dia akan terus update. Boleh tak? So saya dah cover sampai ke sini lah. Yes sir, insyaAllah. Yang mana-mana yang ni yang saya tak tunjuk tu you boleh baca, and then you boleh try lah, sebab yalah buku ni 507, saya tak boleh nak tunjuk satu per satu, nanti kita masa tak cukup. Nampak kita dah sampai page 109. Okay, so I think that's all for today, untuk hari ni. Okay, ini ada tunjuk sampai update ni pun ada. Nampak ni, update, dia akan update terus. Okay, dalam nota tu quite detail lah kalau you nak go through. So untuk hari ni saya nak you guys buat benda ni, buat balik benda ni, okay, and then cuba semua exercise pada lesson 1, lesson 2 kat sini. Kalau you tengok dalam you punya nota ni, dia ada exercise ni, cuba buat dah, cuba buat habiskan yang ni, ini sekejap je ni, lepas tu baru you proceed dengan yang ini. Proceed dengan exercise yang ada kat sini. Okay, buat yang ni lah, buat exercise yang ni. Okay, exercise 10. Sampai sini. Okay, so yang ni buat editing, dia update balik benda ni. Yang ni you boleh follow lah. Okay, you boleh follow exercise, benda-benda yang dia update. So cuba buat. Okay, kita akan discuss balik benda ni minggu hadapan. So I hope after this, please install your SolidWorks. SolidWorks ni cepat-cepat sikit. Okay, tolong install, ada buat exercise yang ni. Okay, so minggu depan kita akan masuk new chapter, which is kita akan masuk komponen-komponen yang lebih kompleks lah. Alright, so ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Tak ada. Cuba buat benda ni, saya akan save benda ni, save, stop. So recording ni saya akan stop, and then saya akan upload dalam